Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nazifah binti Arifin, pemegang Kad Metrik di 2019-108-8784. Rancangan pengajaran aktiviti. Umur kanak-kanak ialah 4 tahun, bilangan hanya 1 orang. Temanya diri saya, subtema ialah kebersihan rumah. Bidang pembelajaran, perkembangan sosial, emosi dan kerohanian. Tahap perkembangan boleh menggunakan bahan atau alatan dengan tujuan tertentu dan cara yang selamat. Pengetahuan sedia ada, kanak-kanak biasa melihat 3 alatan pembersihan iaitu penyapu, penyodok dan bulu ayam. Hasil pembelajaran, pada akhir aktiviti kanak-kanak boleh mengenal nama 3 alatan pembersihan dengan betul. Kedua, menyanyikan lagu sambil membuat pergerakan. Ketiga, menghasilkan kraf penyapu dan penyodok mengikut kreativiti. Interaksi saya selama 5 minit. Teknik yang digunakan ialah bersoal jawab. Pendidik bertanya kepada kanak-kanak tentang nama alatan yang dibawa. Pendidik menerangkan topik pembelajaran iaitu tentang pembersihan kelas kepada kanak-kanak. Langkah pertama, teknik penerangan. Pendidik memainkan video kepada kanak-kanak tentang jom kemas dan rumah saya. Kedua, pendidik meminta kanak-kanak menyatakan 3 nama alatan yang diperolehi selepas menonton video tersebut. Langkah 2, teknik menyanyi. Pendidik menayangkan muzik video Jom Kemas dan Rumah Saya kepada kanak-kanak. Kanak-kanak menyanyikan lagu sambil membuat pergerakan bersama pendidik. Langkah ketiga, belajar sambil bermain. Pendidik memberi bahan kepada kanak-kanak untuk membuat kraf penyapu. Bahan-bahannya kotak bekas susu dan betik, gambar penyapu, gunting, tali rafia, aiskrim stick. Teknik imbas kembali. Pendidik meminta kanak-kanak menyatakan 3 alatan kebersihan kelas. Pendidik melakukan soal jawab berkaitan topik pembelajaran bersama kanak-kanak. Refleksi, kelebihannya ialah Aira berasa gembira apabila dapat membuat kraf penyapu dan penyodok. Dia mendapat pengetahuan baru tentang membuat kraf. Aira tahu tentang bagaimana menggunakan gunting dengan betul selepas menghasilkan aktiviti kraf. Kekurangan, untuk memastikan Aira boleh memahami tentang pelajaran dan boleh membuat aktiviti menggunakan semua bahan yang disediakan mengikut langkah yang betul. Penambahbaikan, pendidik mesti membimbing anak-anak supaya tidak segan silu apabila bertanya sesuatu soalan. Pendidik mesti mengajar pelajar untuk lebih yakin di hadapan kamera dan menjawab soalan dengan baik. Yang pertama, penyapu dan penyodok. Yang kedua, dan betik. Yang ketiga, kotak bekas susu, tali rafia. Yang kelima, laptop. Yang keenam, gunting. Yang ketujuh, replika kraf. Yang ke-8 ialah stick aiskrim. Ini merupakan gambar yang saya sempat ambil semasa melakukan aktiviti bersama Aira. Nama program, Jom Menyanyi dan Hasilkan Kraf. Tarikh 15 Disember 2021. Lokasi NCDRC, Sultan Idris Education University, UPSI. Tujuan saya menjalankan aktiviti ini adalah untuk mencapai pengajaran bagi pengalaman baru bersama kanak-kanak di Tadika. Manakala bagi subjek perkembangan kerohanian dan moral kanak-kanak, ia juga merupakan subjek yang mendorong saya untuk melakukan aktiviti bersemuka dengan kanak-kanak bagi melalui situasi sebenar di dalam bilik darjah walaupun dalam situasi pandemik COVID-19. Selain itu, matlamat saya juga adalah untuk meningkatkan perkembangan akhlak kanak-kanak kerana pada awal zaman kanak-kanak ini, perkembangan akhlak masih berada pada tahap yang sangat sederhana. Perkembangan dan pembentukan insan kamil mestilah bermula dari pendidikan awal yang diterima sejak kecil bagi melahirkan insan yang syuhul dan seimbang serta berkorban ke arah mewujudkan perpaduan kaum dengan mengamalkan sikap toleransi, kerjasama dan hormat menghormati merupakan matlamat penting untuk pembangunan sesebuah negara. Pendedahan awal kepada pendidikan memainkan peranan penting bagi setiap kanak-kanak. Pendidikan bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki sekolah rendah. Implikasi khidmat masyarakat. Daripada saya sebagai pelajar UPSI kepada Taska dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap. Pengetahuan saya sebagai seorang mahasiswi UPSI yang saya berikan kepada Taska hasil daripada menjalankan aktiviti pengajaran bersama kanak-kanak ialah ilmu pengetahuan. Hal ini kerana bagi saya ilmu pengetahuan merupakan aspek yang penting dalam menyediakan saya dan guru-guru ke arah mendidik anak muridnya menyelesaikan masalah. Sebelum pendidik memulakan pengajaran, pendidik perlu mempunyai pengetahuan dan kefahaman terhadap sesuatu pengajaran terlebih dahulu agar kanak-kanak dapat belajar dengan baik. Pengetahuan dan kefahaman yang kurang boleh menyebabkan ilmu yang disampaikan tidak berkesan. Pengetahuan merujuk kepada informasi atau maklumat yang diketahui dan dimiliki oleh seseorang dari pengalaman, pendidikan dan pengamatan menggunakan panca indera.
Dari sudut profesionalnya, guru sepatutnya mempunyai pengetahuan luas dan mendalam untuk membantu murid dalam pembelajaran dan memudahkan kefahaman murid dengan mudah. Seterusnya, kemahiran perlu ada pada semua mahasiswa atau mahasiswi UPSI yang bakal menjadi seorang guru. Bagi saya ialah kemahiran. Guru perlu peka terhadap keperluan pedagogi mereka dengan mempersiapkan diri dengan bekalan kemahiran yang terkini dan bersesuaian dengan murid. Guru taska dan tadika perlu diberi pendedahan awal mengenai penggunaan kurikulum, SPK dan permata. Saya juga memberitahu bahawa corak penilaian yang dianggap sesuai untuk kanak-kanak juga saya dedahkan kepada mereka. Guru di taska dan tadika serta prasekolah perlu menguasai kandungan kurikulum agar penilaian yang diberikan seimbang dengan keupayaan pelajar. Pengetahuan guru perlu mantap dan dipertingkatkan lagi. Pengajaran guru baru didapati berkait rapat antara ketiga-tiga domain tersebut dengan pengetahuan dan kemahiran pengajaran. Oleh itu, semasa guru merancang dan melaksanakan pengajaran, mereka perlu membuat adaptasi antara kedua-dua pengetahuan dan kemahiran melalui interaksi bersama murid. Aktiviti-aktiviti sebagai seorang guru, akhir sekali, sebagai seorang guru, kita juga perlu menilai semula hasil pengajaran dan dokumentasi yang telah diajar sebagai perkara terakhir dalam proses pengajaran. Kemahiran ada dalam bentuk akademik maupun kurikulum. Bagi saya juga, guru perlu cenderung menggunakan kemudahan teknologi iaitu internet untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru. Hal ini boleh mengelakkan kanak-kanak daripada ketinggalan dengan pembaharuan dalam pendidikan. Sikap yang saya bawa sebagai seorang mahasiswi UPSI semasa menjalankan aktiviti pengajaran bersama kanak-kanak ialah penampilan. Penampilan memainkan peranan dalam membentuk personaliti seseorang guru. Apabila saya sebagai seorang guru, maka perlulah saya menampilkan ciri-ciri seperti pemilihan pakaian, kebersihan tubuh badan dan kekemasan diri. Personaliti guru ini tidak dididik secara formal sewaktu kita belajar di universiti, tetapi pada hakikat sebenarnya, profesi sebagai pendidik membentuk personaliti guru sebenarnya. Sifat persona pengurus yang berkesan bagi seseorang guru ini amat penting dimiliki oleh guru-guru untuk melayakkan saya menjadi pendidik yang berwibawa dan dapat mencorakkan prestasi kerjaya yang cemerlang. Sifat-sifat ini akan dapat mencorakkan kualiti persona yang berkesan untuk menangani pelbagai masalah, perubahan dan cabaran dalam dunia pendidikan dan dalam dunia profesi keperguruan yang mengalami perkembangan yang terbuka dan dinamik. Kesimpulannya, semua guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan perlu sentiasa menambahkan pengetahuan baru bagi memantapkan PDP mereka. Berdasarkan dapatan kajian pengetahuan pengajaran, guru prasekolah merangkumi kepelbagaian kaedah pengajaran untuk membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran. Guru prasekolah perlu memilih kaedah pengajaran yang sesuai bagi topik pelajaran yang tertentu. Ini kerana kaedah pengajaran yang sesuai dapat merangsang dan menarik perhatian kanak-kanak dan dapat meningkatkan prestasi pencapaian mereka. Apa yang taska dan tadika berikan kepada saya? Menurut pengusaha taska yang saya kunjungi, profesi perguruan merupakan tugas mulia kerana profesi ini ialah kesinambungan daripada tugas para nabi dan rasul bagi umat Islam. Seluruh negara bergantung kepada keberkesanan seorang guru menjalankan tanggungjawab. Guru mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dunia modernisasi sehingga membawa profesi perguruan ke tahap yang lebih mencabar. Guru berdepan dengan pelbagai tuntutan seiring dengan kemajuan dan kehendak semasa. Mereka memainkan peranan dominan dalam merealisasikan inspirasi agama, bangsa dan negara yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara selain bertanggungjawab terhadap pelajarnya. Pesanan beliau, apabila saya menjadi seorang yang bergelar pendidik, maka saya perlu menggunakan kefahaman, kemahiran dan sikap yang ada pada diri untuk menjadikan profesi perguruan terus dihormati oleh masyarakat umum. Personaliti guru sentiasa mendapat perhatian dari anak didik dan secara tidak langsung masyarakat membuat penilaian terhadap guru. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi pendidikan banyak dinilai dari sikap dan tingkah laku seseorang guru. Secara tidak langsung, rasa hormat dan ingin mempersefahaman serta rasa mempunyai adalah mustahak bagi menjayakan hubungan berkesan di antara guru, pelajar dan ibu bapa. Ini penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik dan secara tidak langsung membantu pelajar berminat terhadap apa yang disampaikan oleh guru kepada pelajar. Ini antara gambar saya bersama pelajar menghasilkan kraft. Kraft yang kami hasilkan ialah penyodok dan penyapu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafika binti Muhammad Tajudin, memegang kad Patrick di 2019108879. Jadi hari ini saya akan membentangkan laporan mengenai komuniti dan masyarakat yang saya jalankan.
Okay, nama program yang saya jalankan adalah saya menggunakan teknik bercerita dan membuat seni lukisan dalam keadaan pengajaran saya, dan tarikh itu adalah 16 Disember 2021 yang bertempat di Taska Permata Kemas Taman Krian Permat, iaitu di Parit Puntang Perak. Okey, ini merupakan rancangan pelaksanaan aktiviti saya. Kita akan melakukan tahap perkembangan, iaitu mendengar penuh minat pada menggunakan bahan atau alatan dengan tujuan dan cara yang selamat dalam bidang pembelajaran, mempunyai kemahiran mengurus diri dalam pelbagai situasi. Pengetahuan setia ada, kanak-kanak mengetahui asas menjaga kebersihan diri. Hasil pembelajaran ialah pada akhir aktiviti kanak-kanak dapat menyebut 3 cara menjaga kebersihan diri, iaitu dari segi gigi, badan dan juga rambut. Yang kedua, menyatakan 3 kesan tidak menjaga kebersihan diri berdasarkan cerita yang didengari. Dan yang ketiga, menghasilkan blow paint gem art dengan cermat dan kemas. Okey, bagi set induksi saya telah menggunakan teknik belajar melalui bermain, di mana saya telah membawa sebuah kotak yang berisi bergigi, ubat gigi, sabun sikat, tuala dan shampoo ke dalam kelas, dan saya mula membina soalan untuk murid-murid menjawab. Contohnya macam siapa tahu guna setiap alat dan bahan ini, kamu selalu gunakan sikat ni untuk apa, bergigi untuk apa. Okey, bagi langkah ke-20 saya telah menggunakan teknik penceritaan, di mana saya menceritakan kisah Ali yang mana seorang budak yang tidak menjaga kebersihan diri dia. Jadi daripada cerita ini murid-murid dapat mengetahui kesan-kesan akibat tidak menjaga kebersihan diri. Dan seterusnya adalah langkah 3, saya menggunakan teknik tunjuk cara, di mana saya mengajar budak-budak untuk melakukan craft, di mana saya menggunakan iaitu membuat seni blow gem paint art yang menggunakan kertas lukisan, straw warna air, kain buruk, berus lukisan dan video, di mana aktiviti ini saya menekankan kepentingan menjaga kebersihan diri. Di samping kita berseni, kita perlu juga menjaga kebersihan. Manakala bagi penutup pula, saya menggunakan kaedah imbas kembali apa yang telah mereka belajar, apa yang mereka dapat daripada pembelajaran pada hari tersebut. Saya akan ceritakan sedikit mengenai definisi komuniti dalam kehidupan masyarakat. Okey, definisi komuniti ini ialah manusia yang bersifat sosial dan menjadi jenis masyarakat yang mana dia hidup di dalam orang-orang yang sangat beragam, keadaan sosial, kaum dan kecenderungan hidup berdampingan. Okey, dalam pengertian ini kita boleh bercakap tentang sebuah negara sebagai komuniti warga negara. Sebaliknya, orang yang tinggal di wilayah tertentu membentuk masyarakat kerana mereka mempunyai hubungan budaya dan sosial yang menyatukan mereka. Istilah komuniti ini berasal dari perkataan Latin komunitas dan merujuk kepada sekelompok atau persatuan ataupun sekumpulan individu. Mereka boleh berasal dari manusia, binatang atau jenis kehidupan lain yang mempunyai unsur, ciri, minat, sifat atau objektif yang sama. Dari sudut antropologi, masyarakat manusia berkongsi bahasa, adat istiadat, pandangan dunia, nilai, kepercayaan, lokasi geografi dan sebagainya. Okey, tujuan aktiviti yang telah saya jalankan ini adalah untuk menyampaikan satu nilai murni bertanggungjawab di dalam bidang pembelajaran sosial, sosioekonomi dan kerohanian melalui kaedah penceritaan kepada kanak-kanak Taska. Di samping menggunakan teknik penceritaan, saya juga menyediakan aktiviti craft bagi menarik minat serta perhatian kanak-kanak di Taska untuk mencapai objektif pembelajaran dengan berkesan. Walaupun menghadapi pelbagai kekalangan untuk mencari kanak-kanak untuk mengajar, tapi saya menggunakan kaedah secara online dan offline, di mana saya gunakan teknik merekod video simulasi penceritaan dan craft untuk dipaparkan kepada kanak-kanak. Perkembangan dan pembentukan insan kamil mestilah bermula dari pendidikan awal yang diterima sejak kecil. Jadi melalui subjek inilah nilai-nilai yang baik dapat diterapkan dalam diri kanak-kanak dari seawal usia. Jadi pendedahan awal nilai yang baik melalui bidang pembelajaran sosial, sosioekonomi dan kerohanian memainkan peranan penting bagi setiap kanak-kanak. Pendidikan bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki sekolah rendah. Okey, seterusnya adalah implikasi kehidupan masyarakat, iaitu daripada pelajar UPSI kepada Taska dari segi pengetahuan, kemahiran dan juga sikap. Pengetahuan saya sebagai seorang mahasiswa UPSI yang saya berikan kepada Taska hasil daripada menjalankan aktiviti pengajaran bersama kanak-kanak ialah ilmu pengetahuan. Hal ini kerana bagi saya ilmu pengetahuan merupakan aspek yang penting dalam menyediakan saya dan guru-guru ke arah mendidik anak muridnya menyelesaikan masalah. Jadi sebelum pendidik memulakan pengajaran, jadi pendidik ini perlu mengetahui tahap setiap kanak-kanak agar dapat menyesuaikan kaedah penyampaian ilmu dengan berkesan.
Pengetahuan dan kefahaman yang kurang ni juga akan menyebabkan ilmu yang disampaikan itu tak berkesan. Jadi melalui pengetahuan semasa, saya dapat menyampaikan pengajaran kepada kanak-kanak dengan sebaiknya dan menjadikan pembelajaran tersebut menyeronokkan dan mudah untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi strategi perlu diatur sebelum memulakan sesi pembelajaran bersama kanak-kanak. Jadi penyediaan bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting untuk memastikan objektif pembelajaran tercapai dengan sebaiknya. Okey, seterusnya kemahiran yang perlu ada pada saya sebagai seorang insan yang bakal menjadi seorang guru ialah menjadi seorang guru yang kreatif, mana saya perlu peka terhadap situasi mengikut peredaran zaman supaya kaedah pengajaran saya sampaikan kepada kanak-kanak ni dia mampu menarik minat dan fokus mereka untuk belajar. Jadi sebagai seorang bakal pendidik di taska ataupun tadika atau prasekolah sekalipun, saya telah menguasai kandungan kurikulum agar penilaian yang diberikan seimbang dengan keupayaan pelajar. Jadi pengetahuan guru ni dia perlu mantap dan ditingkatkan lagi. Pengajaran guru baharu didapati berkait rapat antara ketiga domain tersebut dengan pengetahuan dan kemahiran pengajaran. Oleh itu, semasa saya merancang dan melaksanakan pengajaran, saya perlu membuat adaptasi antara kedua-dua pengetahuan dan kemahiran melalui interaksi bersama murid. Jadi kemahiran pengajaran amat penting yang menunjukkan kebolehan seorang guru dalam proses pengajaran sama ada dalam bentuk akademik maupun kurikulum. Jadi saya juga berpendapat seorang pendidik pada masa kini perlu mempunyai pengetahuan dalam ICT untuk memudahkan dan menjadikan kaedah pembelajaran lebih menarik minat kanak-kanak. Akhir sekali, sikap yang saya perlu bawa sebagai seorang mahasiswi dalam aktiviti pengajaran bersama kanak-kanak ialah tingkah laku dan penampilan seorang bakal guru yang berdedikasi. Okey, tingkah laku ni dia sangat penting bagi menjadi seorang guru yang terbaik buat anak-anak murid. Bahkan melalui penampilan juga dapat mencerminkan personaliti kita. Dan saya sebagai bakal guru pula sentiasa menjaga keterampilan dan kekemasan diri sendiri supaya tanggapan pertama orang yang melihat manis untuk dilihat. Jadi perkara ini juga akan dilihat dan diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan memberikan mereka satu contoh yang baik dari segi penampilan. Jadi sebagai seorang bakal guru juga saya perlu memastikan tingkah laku saya menjadi contoh buat kanak-kanak. Melalui perkara ini, secara tidak langsung kanak-kanak akan belajar sesuatu dan membentuk diri mereka menjadi seorang insan yang berakhlak dan beretika. Seterusnya adalah daripada taska kepada pelajar usi, iaitu mendapat pengakuan daripada taska ataupun tadika. Menurut pengusaha tadika itu Cik Sapiah Hassan, kunjungi menjadi guru pendidikan kanak-kanak bukanlah mudah. Rata-rata masyarakat yang tidak memahami konsep sebenar pendidikan kanak-kanak menyangka guru-guru tadika atau taska tugasnya hanya menjaga kanak-kanak. Menteri itu orang kita yang suka memandang rendah pada pendidik seperti guru pendidikan kanak-kanak. Bidang pendidikan kanak-kanak menurut Cik Sapiah memang menyeronokkan dan ada aura yang tersendiri. Jadi perkara yang paling indah dan seronok apabila melihat kanak-kanak ini menjadi anak-anak yang baik dan berjaya dalam apa jua bidang seluruh. Jadi seluruhnya bergantung kepada keberkesanan seorang guru menjalankan tanggungjawab. Kini, semua guru berdepan dengan pelbagai tuntutan seiring dengan kemajuan dan kehendak semasa di mana semua guru terpaksa celik hati demi menyampaikan ilmu kepada murid-murid, tidak kecuali juga guru pendidikan awal kanak-kanak. Ini merupakan satu cabaran yang amat besar sekali apabila kita cuba untuk menyampaikan ilmu dalam bentuk teknologi kini untuk disampaikan kepada kanak-kanak yang masih memerlukan bantuan ibu bapa. Era COVID-19 telah menyebabkan sesi pembelajaran kanak-kanak kini memerlukan sokongan yang padu dan kerjasama daripada kedua-dua ibu bapa bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Misalnya seperti yang saya lakukan dalam aktiviti ini, saya mengajar menggunakan teknologi terkini untuk sampaikan kepada kanak-kanak, sama ada melalui bentuk video, kit media dan lain-lain. Guru pada masa kini perlulah kreatif dalam penyediaan alat bantu mengajar bagi membantu pembelajaran berjalan dengan lancar dan objektif pembelajaran tercapai. Ini penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik serta tidak langsung membantu pelajar minat terhadap apa yang disampaikan oleh guru kepada pelajar. Akhir sekali juga, Cikgu Salbiah sempat berpesan kepada saya, walau apapun yang orang katakan kepada kita, hanya kita sahaja yang mengetahui tugas sebagai seorang pendidik. Semoga terus tabah dan teruskan perjuangan sebagai seorang pendidik gelap. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aizati binti Abdul Rahim, pemegang kad matrik D20191088768. Okey, saya akan bentangkan laporan yang saya jalankan di Pasti Al-Husna Tumpat Kelantan. Tema yang saya perolehi adalah belajar sambil bermain. Saya dari program AT19 ISMP Pendidikan Awal Kanak-kanak.
Nama program yang saya jalankan adalah Jom Bermain Bersama-sama dan Hasilkan Kraft. Tarikh yang saya laksanakan program tersebut adalah 23 Disember 2021. Lokasinya adalah Taska Pasti Al-Husna, Kampung Pangkalan Nangka, 16200 Tumpat, Kelantan. Okey, tujuan saya menjalankan aktiviti ini adalah untuk memupuk sikap kerjasama di kalangan kanak-kanak. Kaedah yang saya gunakan dalam pengajaran bersama kanak-kanak adalah belajar sambil bermain. Kaedah bermain adalah kaedah pembelajaran yang mendekatkan diri pelajar kepada pengalaman sebenar secara langsung, terutama apabila mengajar konsep atau kemahiran. Apabila digunakan secara berkesan, boleh menambahkan respon murid dan kepekaan kepada perasaan orang lain, iaitu murid tidak akan dapat memahami atau mengaplikasikan prinsip yang dipelajari dengan berkesan dan bermakna kecuali diberi peluang untuk menyaksikan sendiri situasi sebenar dan menilai hasil aplikasi mereka dalam situasi bermasalah. Murid berpeluang dan boleh mempertingkatkan kebolehan empati, menambahkan kepekaan proses interaksi dan memiliki kebolehan menganalisis situasi secara objektif. Kaedah bermain sambil belajar merupakan situasi yang dilakukan secara spontan dengan arahan dan bahannya diambil daripada kisah benar. Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga, kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tata bahasa. Jelaslah, melalui subjek ini iaitu perkembangan kerohanian dan moral kanak-kanak telah memberi banyak peluang kepada kanak-kanak untuk membantu kanak-kanak dalam meningkatkan perkembangan motor kasar dan motor halus secara bersemuka. Hal ini telah memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran serta keselesaan antara kanak-kanak dan pendidik. Tegaslah, dengan aktiviti yang saya jalankan ini dapat membantu kanak-kanak untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu baru secara langsung atau tidak langsung. Seterusnya adalah implikasi khidmat masyarakat. Okey, daripada pelajar UPSI kepada taska atau tadika dan pengetahuan, kemahiran dan sikap. Okey. Berdasarkan aktiviti yang telah saya jalankan bersama kanak-kanak di Pasti Al-Husna, sumbangan yang saya kongsikan sebagai mahasiswi ialah dari segi personaliti seorang pendidik yang profesional, iaitu berilmu pengetahuan tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang pendidik mestilah berilmu pengetahuan yang mantap supaya dapat membantu kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman saya iaitu menjalankan program perantis guru 1 dan 2, saya telah mempelajari ilmu yang baharu dari guru taska dan tadika yang berlainan cara dan pendapat mereka sendiri. Maka dari situ saya belajar bahawa sekiranya pendidik cetek ilmu pengetahuan, maka ia akan mengalami kesukaran dalam mendidik kanak-kanak, tidak kira taska atau tadika, kerana kanak-kanak sekarang memerlukan ilmu yang meluas menjurus kepada zaman teknologi yang serba canggih ini. Pendidik mestilah mahir dahulu dengan ilmu yang dipelajari bagi memudahkan proses untuk menyampaikan kepada kanak-kanak tanpa ada tanda tanya dari pihak kanak-kanak. Oleh itu, saya cuba kongsikan ilmu ini kepada taska tersebut melalui cara pengajaran yang saya laksanakan dalam menjalankan aktiviti bersama kanak-kanak supaya ilmu yang saya peroleh dapat digunakan juga kepada taska. Selain itu, sumbangan yang saya kongsikan kepada taska sebagai mahasiswi ialah berfikiran kreatif. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang pendidik mestilah mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif bagi memudahkan untuk mencipta aktiviti kepada kanak-kanak. Mereka akan merasa bosan sekiranya aktiviti yang dijalankan itu sudah ketinggalan zaman atau menggunakan kaedah yang sama. Sebagai contoh, saya cuba melaksanakan aktiviti craft iaitu dipanggil sebagai family finger puppet bersama kanak-kanak supaya mereka tidak bosan dan sukar untuk melaksanakan craft tersebut dan tidak sukar untuk melaksanakan craft tersebut.
Sebagai bakal pendidik, saya cuba mencari dan meneroka kraf yang menarik dan mudah untuk dilakukan oleh kanak-kanak taska yang berumur 4 tahun. Pemikiran pendidik mestilah selaras dengan umur kanak-kanak yang hendak diajar agar objektif yang dirancang tercapai dengan jayanya. Okey, dalam masa yang sama juga, saya cuba menggunakan teknologi iaitu laptop untuk menayangkan video cara membuat kraf kepada kanak-kanak supaya mereka mudah faham dan mengelakkan rasa bosan terhadap aktiviti tersebut. Oleh itu, cara yang saya laksanakan itu harap dapat membantu guru taska untuk melaksanakan aktiviti bersama kanak-kanak dengan lebih bagus yang menggunakan teknik yang berbeza. Seterusnya, sumbangan saya sebagai mahasiswi kepada taska dari segi sikap adalah menepati masa. Hal ini dikatakan demikian kerana bakal pendidik atau pendidik mestilah menepati masa dalam memikul amanah yang diberikan agar segala perancangan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, pengalaman yang saya lalui sekiranya pendidik melengahkan masa untuk memulakan kelas terutama pada waktu pagi, objektif pembelajaran yang dirancang mungkin tidak akan dicapai sepenuhnya kerana kesuntukan masa disebabkan pendidik memulakan pengajaran lewat dari masa yang ditetapkan. Maka, dari itu saya sebagai bakal pendidik cuba menunjukkan contoh kepada guru taska dan kanak-kanak untuk menepati masa dalam apa jua perkara bagi memastikan perancangan yang dirancang akan berjalan dengan lancar walaupun tidak mencapai 100% tahap pencapaian oleh kanak-kanak. Jelaslah, menepati masa adalah contoh yang saya cuba tonjolkan kepada pihak taska bagi memastikan sikap tersebut dapat dijadikan contoh kepada pendidik atau kanak-kanak. Kesimpulannya, sumbangan yang saya sebagai mahasiswi atau bakal pendidik cuba sumbangkan ini dapat membantu pihak taska dalam membaiki diri ke arah yang lebih baik bagi melahirkan generasi yang pandai dan berakhlak mulia. Hal ini kerana sekarang kanak-kanak yang pandai sudah terlalu ramai tetapi yang bermoral kurang disebabkan oleh pelbagai faktor. Maka, sebagai guru profesional, kita cuba contengkan kain putih ini sedap mata memandang walaupun tidak sempurna. Tegaslah, peranan dari semua pihak amatlah penting bagi meningkatkan kerohanian dan moral kanak-kanak. Seterusnya adalah sumbangan daripada taska atau tadika kepada pelajar usi, iaitu saya. Okey, menurut guru taska Pasti Al-Husna yang saya kunjungi untuk melaksanakan aktiviti ini, beliau memberi nasihat kepada saya sebagai persediaan untuk menjadi pendidik yang profesional dengan keadaan yang makin mencabar ini. Antara nasihat dan tips yang diberikan adalah menuntut ilmu tanpa henti selagi masih di kelas pendidik. Hal ini dikatakan demikian kerana galilah ilmu sebanyak yang mungkin untuk tingkatkan kualiti pengajaran serta mewujudkan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak pada zaman teknologi canggih ini. Pendidik ini bukan hanya menjaga penampilan sahaja, tetapi bekalan ilmu itu perlu ditambah dari masa ke semasa supaya kanak-kanak tidak mudah bosan. Sebagai contoh, pendidik perlu berkorban masa, tenaga dan wang ringgit untuk mengikuti kempen atau program yang berkaitan dengan pendidikan agar ilmu yang diperoleh dapat dikongsikan bersama kanak-kanak dan pendidik yang lain. Maka, berjuanglah sampai melahirkan insan berakhlak dan bermoral tinggi. Selain itu juga, beliau berpesan kepada saya supaya membuat persediaan fizikal, mental, rohani dan jasmani yang kuat untuk menjadi pendidik pada zaman yang amat mencabar ini. Pendidik perlu pekatkan telinga, butakan mata apabila berhadapan dengan cabaran yang akan dihadapi dari kanak-kanak dan ibu bapa. Setiap orang mempunyai kerana yang berbeza. Ada yang boleh menerima kenyataan dan sebaliknya. Maka, pendidik yang berfikiran profesional dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang elok tanpa ada pertengkaran dari mana-mana pihak. Komponen kerohanian dan moral amat penting untuk memupuk nilai-nilai Islam dan nilai-nilai murni masyarakat yang berbelangkau bagi melahirkan kanak-kanak yang beriman kepada Tuhan, bersasiah mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Komponen kerohanian dan moral mengandungi pendidikan Islam
untuk pelajar Islam dan pendidikan moral untuk pelajar bukan Islam. Pendidikan Islam ini memberi tumpuan kepada penyampaian ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Manakala, pendidikan moral pula menitik beratkan penyampaian ilmu untuk menjadikan insan yang berakhlak mulia. Jelaslah, pendidik bukan sahaja mendidik kanak-kanak dari segi akademik, malah dari segi akhlak juga perlu dibentuk agar melahirkan insan yang bermoral kepada negara. Demi memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan seimbang, berakhlak mulia, bermoral, berpribadi mulia dan berupaya mencapai kesejahteraan diri seseorang, itu mestilah mempunyai kekuatan sifat kerohanian dan nilai-nilai murni. Pendidikan Islam dan moral perlu disepadukan di atas satu matlamat yang sama, iaitu membangunkan kepercayaan kepada Tuhan, asas pembentukan akhlak yang mulia. Okey, sudah selesai berkaitan dengan laporan yang saya laksanakan. Sebelum saya menamatkan perbincangan saya pada hari ini, saya akan menceritakan seringkas berkaitan dengan aktiviti yang saya jalankan. Okey, antara aktiviti yang saya jalankan pada langkah yang kedua adalah berkaitan dengan memadankan peranan setiap ahli keluarga. Contohnya, apa peranan ayah, apa peranan ibu, apa peranan kakak, apa peranan abang, apa peranan adik. Okey, contoh peranan ayah. Peranan ayah adalah bekerja. Peranan ibu adalah memasak di dapur. Peranan kakak pula adalah membantu ibu di dapur. Peranan abang memotong rumput. Peranan adik bermain mainan. Okey. Langkah yang ketiga yang saya lakukan bersama kanak-kanak di Pasti Al-Husna berkaitan dengan craft. Saya melaksanakan satu craft, iaitu family finger puppet. Mereka membuat craft yang ditunjukkan oleh saya. Mereka mengikuti craft family finger puppet yang telah saya sediakan. Mereka cuma meniru contoh craft tersebut dan membuat mengikut saiz jari kanak-kanak tersebut. Jadi mereka dapat membuat craft tangan itu melalui video yang ditayangkan. Mereka dapat memahami dan dapat melaksanakan craft family finger puppet itu dengan sempurna dan sangat cantik hasil dia. Okey. Jadi daripada situ saya dapat menyimpulkan belajar sambil bermain serta menerapkan sikap bertanggungjawab di dalam aktiviti yang saya jalankan itu. Okey. Setakat itu sahaja penerangan saya berkaitan dengan aktiviti yang saya telah jalankan itu. Setakat itu sahaja. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Zahara dan juga kawan-kawan sekalian. Nama saya Nur Nazira Binti Hussein, pemegang nombor kad matrik D20191088767. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian laporan yang saya lakukan. Okey, nama program yang telah saya lakukan adalah My Peranan dan Membuat Craft. Tarikh 22 Disember 2021. Lokasi Taska Nur Ifti, Menara Matrik, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Okey, nama kanak-kanak yang telah saya ajar ialah Nur Afifah Aulia binti Muhammad Azizi dan kanak-kanak tersebut berumur 4 tahun. Okey, baiklah, di sini kita dapat lihat adalah rancangan pengajaran aktiviti iaitu RPA. Okey, ini RPA yang telah saya lakukan lah. Saya mengambil kanak-kanak umur 4 tahun, iaitu kanak-kanak di sekolah Taska Nur Ifti lah. Okey, tema yang telah saya terapkan di dalam RPA ini adalah diri saya, iaitu tajuk gigi saya. Okey, bidang pembelajaran iaitu KPN, perkembangan sasiah sosioekonomi dan kerohanian, dan tahap perkembangan KPN iaitu bijak menggunakan bahan alatan dengan tujuan tertentu dan cara yang selamatlah.
Baiklah, pengetahuan sedia ada iaitu kanak-kanak memberus gigi pada setiap hari lah. Okey, hasil pembelajaran pada akhir aktiviti, kanak-kanak dapat mengenal pasti dua peralatan memberus gigi dengan tepat, menunjukkan cara memberus gigi dengan menggunakan berus gigi dan ubat gigi dengan betul. Nombor 3, membuat kraf tempat letak berus gigi dan ubat gigi dengan bimbingan pendidik. Okey, senarai BBM atau alat iaitu berus gigi, ubat gigi, gunting, gam, kotak kecil, kotak terpakai dan warna air. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkanlah secara ringkas mengenai aktiviti yang telah saya jalankan, iaitu pada langkah pertama saya menunjukkan video simulasi kepada kanak-kanak mengenai cara-cara memberus gigi dengan betul. Okey, kanak-kanak melihat video dengan betul lah, dengan teliti. Okey, baiklah, langkah kedua pula adalah kanak-kanak diminta untuk memberus gigi dengan mengikut cara-cara memberus gigi dengan betul dengan menggunakan berus gigi dan ubat gigi. Okey, langkah ketiga pula adalah saya menyuruh kanak-kanak membuat satu aktiviti kraf, iaitu kraf tempat letak berus gigi dan ubat gigi dengan menggunakan kotak terpakai dan warna air dengan kreatif. Okey, itu sahajalah aktiviti yang telah saya jalankan. Okey, baiklah, ini merupakan gambar-gambar dan pautan link video lah yang telah saya lakukan, pelajaran yang telah saya lakukan lah kepada kanak-kanak tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya adalah tujuan. Okey, tujuan saya menjalankan aktiviti ini adalah untuk menyampaikan pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan bidang pembelajaran sosial, ekonomi dan kerohanian dalam diri kanak-kanak mengikut struktur dalam permata negara. Matlamat dalam pengajaran yang saya jalankan adalah memupuk nilai-nilai murni dan tingkah laku yang baik dalam diri kanak-kanak. Selain itu, pendedahan nilai-nilai murni dan tingkah laku juga perlu dipupuk dalam diri kanak-kanak melalui sumber pendidikan moral, ibu bapa, guru dan persekitaran supaya kanak-kanak dilahirkan menjadi insan yang beretika. Oleh itu, saya menjalankan aktiviti dengan memfokuskan kepada nilai tanggungjawab dalam diri kanak-kanak. Aktiviti tersebut adalah tanggungjawab untuk membersihkan diri, iaitu cara-cara memberus gigi dengan betul. Okey, baiklah, di samping itu aktiviti kraf bersama kanak-kanak juga dilakukan untuk memupuk minat dalam diri mereka supaya pengajaran saya dapat dicapailah dengan menarik. Okey, baiklah, teknik pengajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran secara bersemuka, iaitu offline lah, dengan menggunakan bahan bantu mengajar seperti video simulasi tunjuk cara untuk mengajar kanak-kanak tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada implikasi khidmat masyarakat. Baiklah, daripada pelajar opsi kepada taska atau tadika dan pengetahuan, kemahiran dan sikap. Okey, baiklah. Berdasarkan aktiviti yang telah saya jalankan bersama kanak-kanak di taska Nur Ifti, terdapat beberapa sumbangan khidmat yang telah saya berikan kepada mereka sebagai mahasiswi opsi, termasuklah ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap, tingkah laku dan keterampilan yang baik. Baiklah, ilmu pengetahuan merupakan perkara atau asas yang penting untuk menyampaikan suatu pendidikan kepada guru-guru atau bakal guru kepada semua kanak-kanak di peringkat taska atau tadika. Perkongsian ilmu pengetahuan guru hendaklah mantap dan sahih terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendidikan berkualiti kepada kanak-kanak. Jadi, ilmu pengetahuan yang tidak mencukupi atau cetek akan menyebabkan guru-guru tidak dapat membantu menyampaikan pengajaran dan menyelesaikan masalah berganjaran kanak-kanak dengan baik. Oleh itu, seorang guru hendaklah menimba ilmu pengetahuan terlebih dahulu mengenai pendidikan yang ingin diajar sebelum memulakan pengajaran pada hari tersebut atau hari akan datang kepada kanak-kanak. Jadi, berdasarkan aktiviti yang telah saya jalankan, perkara pertama yang telah saya lakukan adalah mencari maklumat terlebih dahulu mengenai aktiviti berasaskan nilai tanggungjawab sebelum saya mempersiapkan aktiviti pengajaran tersebut untuk diajarkanlah kepada kanak-kanak. Selain itu, saya juga menyampaikan maklumat dengan menggunakan kaedah bahan bantu mengajar yang menariklah, seperti penggunaan video untuk menyampaikan maklumat pengajaran dengan lebih
menarik kepada kanak-kanak. Jadi kesannya kanak-kanak dapat memberi perhatianlah pada pembelajaran yang saya lakukan dan memahami apa yang saya ajarkan kepada mereka pada hari tersebut dengan baik. Baiklah, sumbangan khidmat yang seterusnya yang telah saya berikan kepada pihak taska adalah kemahiran. Okey, kemahiran juga perlu adalah pada dalam diri seorang guru. Kemahiran tersebut bukan sahaja daripada hard skill tetapi juga soft skill. Seorang guru perlulah mempunyai kedua-dua kemahiran tersebut untuk menjadikan guru yang serba boleh. Baiklah, kemahiran yang tidak mencukupi atau menyebabkan guru-guru tidak dapat memulakan pembelajaran dengan kanak-kanak dengan baik. Sebagai contoh, saya memulakan kemahiran berkomunikasi dengan kanak-kanak terlebih dahulu untuk menarik perhatian mereka kepada saya dengan baik semasa pengajaran berlangsung. Jadi, kemahiran komunikasi tersebut perlulah mempunyai mesej yang baik dan menarik kepada kanak-kanak. Kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar seperti penggunaan media elektronik, iaitu penggunaan komputer dan sebagainya lah. Okey, guru-guru juga perlulah mahir dalam menggunakan teknologi canggih seperti PowerPoint dan sebagainya lah tersebut untuk menarik minat kanak-kanak dalam kelas. Sebagai contoh, saya menggunakanlah video dan slide PowerPoint dalam pengajaran yang saya lakukan. Okey, supaya kanak-kanak ni lebih fokus dan memahamilah pembelajaran yang saya lakukan kepada mereka pada hari tersebut. Selain itu, sumbangan khidmat yang telah saya berikanlah kepada pihak taska adalah sikap. Iaitu sikap yang saya terapkan semasa saya mengajar kanak-kanak tersebut adalah tingkah laku dan keterampilan diri yang baiklah semasa mengajar kanak-kanak. Okey, guru-guru perlulah menunjukkanlah sikap atau tingkah laku yang baik. Tingkah laku ni sangat pentinglah bagi menjadi seorang guru yang terbaiklah kepada kanak-kanak. Okey, ini kerana sikap yang baik adalah cerminan dirilah, cerminan kita sebagai seorang guru kepada kanak-kanak ataupun masyarakat atau ibu bapa lah. Jadi begitu juga keterampilan diri lah ya. Keterampilan diri ni dapat mencerminkan personaliti kita sebagai seorang guru. Jadi saya sebagai bakal guru perlulah sentiasa menjaga keterampilan diri lah supaya masyarakat melihat perkara atau aura yang positif daripada tangkapan pertama mereka lah. Okey, perkara ini juga akan dilihat dan diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan memberikan mereka satu tauladan yang baiklah dari segi penampilan untuk mereka menjadikan kita sebagai role model mereka. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada impak yang seterusnya, iaitu impak daripada taska atau tadika lah kepada pelajar usi, iaitu macam mendapat pengakuan lah daripada taska atau tadika tersebut kepada kita lah. Okey, baiklah, menurut pengusaha taska Nur Ifti yang saya kunjungi lah, beliau mengatakan kepada saya bahawa seorang guru profesional perlulah menjadi contoh atau role model kepada kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana guru merupakan cerminan lah kepada kanak-kanak kelak nanti. Okey, kanak-kanak ni menjadikan guru lah sebagai sumber tauladan, contoh yang baiklah di masa depan. Contohnya, kanak-kanak itu akan mengikutlah segala perkara yang dilakukan oleh guru, sama ada perkara tersebut baik ataupun buruk, kerana mereka merasakan guru adalah rujukan yang betul lah di mata mereka ketika itu. Okey, justru itu guru-guru ni perlulah menunjukkan sikap atau tingkah laku yang baik di depan kanak-kanak. Okey, sebagai contoh, hormat menghormati, saling bantu, berdisiplin dan sebagainya lah. Okey, kanak-kanak akan memupuklah tingkah laku yang baik kerana kanak-kanak dikelilingi dengan persekitaran masyarakat yang berakhlak mulia dan beretika. Okey, selain itu, pengusaha tersebut juga mengatakanlah bahawa penggunaan ilmu teknologi perlu dipupuklah. Okey, beliau mengatakan bahawa penggunaan teknologi dalam pembelajaran sempatlah menjadi isu lah kepada guru-guru veteran lah kan, kerana mereka tidak mengetahui atau masih kurang mengetahui lah untuk menggunakan teknologi terkini lah. Justru itu guru-guru sekarang ni perlulah mempunyai kemahiran dalam menggunakan teknologi canggih pada masa kini. Contoh teknologi tersebut ialah komputer, projektor, laptop dan sebagainya lah. Guru-guru tu perlulah mengikut kesesuaian peredaran zaman untuk diaplikasikan dalam pelajaran guru-guru pada masa akan datang. Okey, penggunaan teknologi canggih dia mempunyai kebaikan lah, kata pengusaha tersebut, kerana ia mampu membuat sesi pembelajaran menjadi menarik dan berkesan. Contoh penggunaan PowerPoint, kesannya kanak-kanak akan menumpukan perhatian dalam kelas dan proses pembelajaran guru akan lebih efektif. Okey, akhir sekali pengusaha mengatakan bahawa keikhlasanlah seorang guru mengajar kanak-kanak.
Okey, menurut beliau, keikhlasan merupakan perkara yang penting dalam memulakan suatu pembelajaran. Okey, hal ini kerana keikhlasan itu adalah sebagai satu niatlah kepada kita untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang guru sehari-harinya kepada kanak-kanak. Okey, beliau mengatakan bahawa menurut Islam juga dengan adanya keikhlasan dalam diri pembelajaran atau sesuatu yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar dan mudahlah segala urusan pada hari tersebut. Jadi keikhlasan membantu gurulah memahami fungsi utama kita sebagai guru yang mana untuk memberi ilmu dan pendidikan yang sempurna kepada kanak-kanak dengan amanah. Okey, baiklah. Kesimpulannya, pengusaha tersebut memberikan saya nasihat dan doronganlah kepada saya untuk menjadikan saya seorang guru yang profesional pada masa akan datang. Okey, segala nasihat dan dorongan cikgu tersebut memberikan semangatlah kepada saya sebagai bakal guru untuk terus giat belajar dan menimba ilmu bagi menyampaikanlah pendidikan atau matlamatlah yang bergunalah kepada murid-murid saya yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.